بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, kata dia, bainama huwa yasiru ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunain, fa'aliqa al-a'rab yas'aluna hatta idqarruhu ila samurah faqutifat rida'u, فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat Nabi yang bernama Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu menceritakan, kata Jubair, ketika dia sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang daripada perang Hunain. Sahabat Nabi yang bernama Jubair ini, Jubair bin Mut'im, dia kata satu hari ketika balik daripada perang Hunain, Nabi, dia dengan beberapa orang sahabat lain balik daripada perang Hunain. Fa'aliqal a'rab, tiba-tiba sampai tengah jalan, sekumpulan orang A'rab, orang Badui, mai keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna, mereka minta tolong daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya minta tolong, minta Nabi bagi duit, minta Nabi bagi tolong, macam tu. Depa minta bantuan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta qarruhu ila samurah, depa minta dekat Nabi ni sampai Nabi terdorong ke satu pokok duri. Minta Nabi tolong ni, minta ni sampai ke peringkat minta macam paksa. Sampai Nabi ni duk habaq kata tak ada apa nak tolong, duit tak ada, makanan nak bagi tak ada. Depa duk minta sampai Nabi terdorong pi sampai berlanggang dengan satu pokok duri. Dia panggil pokok samurah. Fa khutifat rida'u, kain selendang hak Nabi duk bubuh atas bau ni tersangkut di duri pokok tu. Kalau dalam bahasa Allah ni kita kata dia asak Nabi. Dia nak minta tolong dekat Nabi tu, pergi duk minta tu sampai duk asak Nabi, asak sampai Nabi terandat ke satu pokok duri, sampai selendang Nabi terjangkit ke duri pokok tu. Begitu. Bila dah sampai macam tu, fawaqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangkit berdiri. Nabi dah terandah ke pokok tu, kain selendang pun sangkut di duri pokok. Nabi bangkit berdiri depan mereka. Faqala, Nabi kata, a'tuni ridai. Nabi kata, wak mai balik kain selendang aku. Kain selendang lekat di pokok duri tu. Nabi kata, mai balik kain selendang aku tu. Nabi kata, falau kana li adadu hadhihi al-'idah na'aman laqasamtuhu bainakum. Nabi kata, kalau sekiranya aku ada, kalau aku ada duit, kalau aku ada binatang ternakan, na'aman,
Tuan-tuan, dalam Quran ada surah Al-An'am. Al-An'am ni maksud binatang ternakan. Nabi kata kalau sekiranya ni aku ni ada apa-apa, sama ada duit ringgit ataupun ada binatang ternakan, kalau aku ada, la qasamtuhu bainakum, tentu aku bagi ke hangpa. Nabi kata, summa la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabana. Nabi kata supaya dengan itu kamu tidak tuduh kata aku ni bakhil, kedekut, aku ni pembohong ataupun aku ni pengecut, penakut. Nabi kata. Maksud hadis ni ialah Nabi SAW nak bagi tahu dekat sahabat-sahabat dia, dekat orang yang main minta tolong daripada dia. Nabi nak abang kata bukan aku tak mau bagi, tapi aku tak ada apa nak bagi dekat hangpa. Tak sahlah tu asak aku sampai macam ni, tak sah duk paksa aku suruh bagi sampai macam ni. Bukan aku tak mau bagi, tapi tak ada apa kat aku nak bagi ni. Nabi kata kalau sekiranya aku ada ni binatang ternakan ni sebanyak duri pokok tu, Nabi kata aku bagi semua dekat hangpa, supaya bila aku bagi hangpa tak boleh kata aku kedekut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dari satu segi, Nabi ni pasal dia ajak sahabat-sahabat, bila tak ada apa, main minta kat dia, dia tentu bagi. Kita dah baca 2-3 hadis ya tuan-tuan. Hadis yang cerita ketua kaum main jumpa Nabi, minta sesuatu bantuan daripada Nabi. Nabi bagi dekat dia kambing satu lembah, Nabi bagi di semua sekali. Sampai ketua kaum ni kata dia kata aku tak pernah jumpa manusia macam Nabi Muhammad ni. Kalau dia bagi dekat orang, dia ni seolah-olah manusia yang tak takut miskin. Ni Nabi Muhammad. Kita dah baca dah hadis baru ni, cerita Nabi SAW didatangi dengan seorang tetamu, mai-mai dekat Nabi. Dia kata ana majhud, aku ni miskin, lapang, apa pun tak ada, minta tolong daripada Nabi. Nabi bawa dia balik ke rumah Nabi. Nabi tanya isteri dia, ada apa di rumah boleh bagi makan dekat dia ni? Isteri Nabi kata tak ada apa, ada ayam aja rumah kita. Nabi buat pergi rumah isteri lain pun jawab macam tu juga, tak ada apa, di rumah kita ada ayam aja. Nabi buat pergi rumah isteri lain, jawab macam tu juga, rumah kita tak ada apa, ada ayam saja. Nabi buat balik tetamu ni main masjid. Nabi tanya sahabat lain, siapa yang sanggup terima dia ni jadi tetamu untuk malam ni? Satu orang sahabat Ansar kata, saya sanggup ya Rasulullah. Balik pergi ke rumah dia. Bila sampai di rumah, jumpa isteri dia. Dia kata, ada apa makanan boleh kita bagi dekat tetamu Nabi ni? Jawab isteri dia apa? Dia kata ada sikit, itu pun makanan untuk anak-anak kita. Dia kata ke isteri dia, sahabat Nabi ni, dia kata dekat isteri dia, tak apalah, buatlah apa pun dekat anak-anak kita supaya mereka tidur tak makan, supaya makanan hak anak tu kita boleh bagi dekat tetamu Nabi ni. Esoknya apabila dia pergi beritahu dekat Nabi SAW apa yang berlaku di rumah dia, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala rasa kagum dengan kamu kerana kamu boleh buat sampai macam tu. Nabi SAW manusia macam ni, sahabat-sahabat Nabi pun manusia yang hebat macam tu. Maka tidak heran dalam sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarab fashariba minhu wa an yaminihi ghulam wa an yasarihi al-ashyakh faqala lil ghulam ata'adhanu li an u'tiya haula faqala al-ghulam wallahi ya Rasulullah la uthiru bi nasibi minka ahada fattallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi atau kama qala, hadis muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk dalam satu majlis, sebelah kanan ada orang, belah kiri ada orang, depan ada orang. Utiya bi syarab, orang buat mai dekat Nabi satu gelas ayam nak bagi Nabi minum. Fashariba minhu, Nabi pun ambil gelas tu minum.
Kebetulan dia kata wa an yaminihi ghulam, sebelah kanan Nabi ada satu budak muda. Wa an yasarihi al-asyakh, belah kiri Nabi ada syekh, orang tua-tua. Sewaktu Nabi duduk cakap tu, depan Nabi ada orang, belah kanan Nabi ada budak muda, belah kiri orang tua-tua. Tiba-tiba orang buat main ayak dekat Nabi. Nabi ambil minum ayak tu. Kemudian ayak hak baki tu, Nabi SAW kata dekat budak muda hak duduk sebelah kanan Nabi. Nabi kata, ata'zanu li an u'tiya haula. Boleh tak boleh sisa ayak aku minum tak habis ni, aku nak bagi dekat orang tua-tua hak ada belah kiri ni. Nabi tanya budak muda ni. Pasal apa Nabi tanya? Sebab Nabi SAW sepatutnya mendahulukan kanan daripada kiri. Oleh kerana hak duk belah kanan ni budak muda, sedangkan belah kiri tadi orang tua-tua, Nabi nak bagi sisa ataupun balance ayak dia dekat orang tua-tua ni, Nabi minta izin dekat budak muda ni. Pasal ni hak dia patutnya Nabi nak bagi dekat orang tua-tua. Nabi tanya dia, boleh tak boleh balance ayak ni aku nak bagi dekat orang tua-tua ada sebelah kiri aku ni? Faqala al-ghulam, jawab budak muda ni, dia kata, wallahi ya Rasulullah la usiru binasibi minka ahada. Dia kata, demi Allah ya Rasulullah, ayak tu hak aku tak bagi dekat siapa pun, kerana itu ayak adalah sisa kamu, aku nak. Dia kata, bukan budak ni tamak tak mau nak bagi kat orang tua-tua, tapi sebab ayak ni bekas Nabi minum, dia nak minum bekas Nabi. Bila Nabi minta izin dekat dia nak bagi dekat orang tua-tua belah ni, dia kata, wallahi, dia kata, demi Allah ya Rasulullah la usiru binasibi minka ahada. Hak bekas kamu minum tu hak aku, bahagian aku tak mau bagi dekat orang, bekas kamu aku nak. Dia kata gitu. Fadallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadi. Nabi pun bagi kat dia dan dia minum air tu. Hadis ni bukan nak tunjuk dekat kita kata budak ni mementingkan diri daripada orang tua-tua, tapi hadis ni nak beritahu dekat kita, budak ni dia sayang dekat Nabi, dia nak walaupun bekas air minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu ada berkat pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita dah baca satu hadis sebelum ni, cerita tentang seorang perempuan. Kita baca di Masjid Jelutong semalam. Satu orang perempuan sayang dekat Nabi, tak tahu nak buat macam mana sayang dekat Nabi. Dia pandai menjahit, maka dia tenun sehelai kain selendang pi hadiah dekat Nabi. Kebetulan Nabi sangat berhajat kepada kain selendang ni, dan dia pun main bagi. Nabi ambil selendang dia dan Nabi pakai. Bila Nabi pakai keluar pergi masjid, ada satu orang sahabat pula tengok, dia terus kata, ya Rasulullah, cantik kain kamu, bagilah kat aku nak pakai. Nabi SAW kata tak apa. Habis Nabi mengajar di masjid, Nabi balik ke rumah, terus dia buka kain tu, dia lipat-lipat, dia kirim, dia bagi dekat kawan anak-anak ni. Sahabat lain marah, dia pergi jumpa budak ni, dia kata, hang ni apa buat kerja macam ni? Selendang tu, kain tu orang bagi dekat Nabi, dan Nabi memang berhajat kepada kain tu. Ia hampir minta pasal apa? Sedangkan hang tahu Nabi ni kalau siapa pun minta dia nanti bagi. Dah tahu kata orang bagi dekat Nabi, dah tahu kata Nabi perlu benda tu, ia hampir minta buat apa? Hang minta Nabi tentu bagi. Budak ni jawab apa? Dia kata, aku bukan minta kerana aku nak pakai, tapi aku minta kerana aku nak simpan. Esok bila aku mati, aku mau kain ni buat kapan aku. Kerana kain ni pernah dipakai oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, semua ni bukan hadis-hadis lemah, tetapi semua ni hadis-hadis sahih. Sama ada dia riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim ataupun hadis muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda-benda macam ni bila kita baca, kita boleh nampak macam mana sahabat dulu sayang ke Nabi. Dan amat wajar bagi kita hari ini, cuba sedaya upaya tunjuklah kata kita sayang Nabi.
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat esok nanti. Nah, mudah-mudahan mukadimah itu jadi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Muka surat 143. Muka surat 143. Kita masuk satu bab baru, bab ma jaa fi fadlil hajari, fi fadlil hajaril aswadi warrukni wal maqami. Bab ma jaa fi fadlil hajaril aswad warrukni wal maqami. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan kelebihan Hajar Aswad dan rukun dan juga maqam Ibrahim. Malam ni dia nak ramai satu hadis dekat kita, nak cerita dekat kita tentang benda-benda yang disebut tiga ni ada keistimewaan dia. Yang pertama Hajar Aswad, yang kedua penjuru Kaabah, dan yang ketiga ialah maqam Ibrahim. Ketahuilah saudaraku, Hajar Aswad dan rukun ataupun penjuru dan makam Ibrahim itu mempunyai kelebihan, iaitu asalnya, maksudnya asal Hajar Aswad itu putih, dia kata. Hajar Aswad, Hajar makna dia batu, Aswad makna dia hitam. Dia dipanggil Hajar Aswad. Sedangkan asal-asal dulu waktu Allah turun dia daripada syurga warna putih. Begitu. Lebih putih daripada susu. Dia kata, asal-asal Hajar Aswad ni putih, lebih putih daripada susu. Maka dengan sebab disentuh oleh orang-orang yang berdosa, maka jadi hitam dia. Itu dia. Allah ubah Hajar Aswad yang putih ni jadi hitam kerana dia disentuh oleh ramai orang-orang yang berdosa. Begitu. Maka di sini dua hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi tentang Hajar Aswad itu, dan juga menyebutkan tentang maqam Ibrahim. Kata hadis itu, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nazala al-hajarul aswad min al-jannah wa huwa ashaddu bayadan min al-laban fasawwadathu khataya bani Adam. Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perkara Hajar Aswad itu. Maka sabda Nabi, telah turun Hajar Aswad itu daripada syurga. Padahal Hajar Aswad itu amat putih, lebih putih daripada susu. Tetapi sekarang sudahlah ia menjadi hitam. Maka sebab hitamnya itu ialah telah menghitamkan dia oleh dosa-dosa anak cucu Adam. Hai tuan-tuan, kita ni tuan-tuan dalam bab agama kadang-kadang kita celaru. Kita celaru di antara cerita yang berdasarkan Quran dengan hadis dengan cerita merepek orang tu cerita. Kadang-kadang kita pun tak ketahuan hak mana satu betul-betul agama punya cerita, hak mana satu cerita orang tuan. Cerita tentang Hajar Aswad asal-asal putih ni kita dengar lama dah, cuma kita tak pasti betul ke cerita tu. Malam ni bila kita jumpa hadis Nabi, sah itu cerita betul. Cerita kata Hajar Aswad dulu putih, lah ni jadi hitam, sah cerita ni cerita betul. Pasal apa? Pasal sabit cerita ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amr dan Abi Hurairah, dan bermula hadis Ibn Abbas itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Satu lagi hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi iaitu kata dia, an Abdullah bin Amr yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ar-rukna wal maqama yaqutatani min yaqutil jannah tamasallahu nurahuma walau lam yatmis nurahuma la dha'ata ma baina al-mashriq wal maghrib.
Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW yang juga merupakan penulis wahyu Nabi, iaitu masyhur dengan nama Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda bahawasanya Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim itu dua batu yakut daripada yakut syurga. Ini seorang daripada sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Amru bin Al-As. Abdullah ni sahabat Nabi, bapa dia Amru bin Al-As pun sahabat Nabi. Untuk kita dah baca dah cerita dia ni dalam hadis ni, cerita tentang Amru bin Al-As. Dia bila nak mati, waktu dia sakit, orang mai ziarah dia, dia tak tengok muka orang yang ziarah dia. Dia duduk beralih menghadap jidar, menghadap dinding. Semua orang mai duduk keliling nak mai ziarah dia sakit, dia tak mau tengok muka orang mai ni. Dia duduk tengok dinding, dia duduk teriak. Sampai anak dia kata dekat dia, bapa, dia kata ni yang mai ni semua sahabat-sahabat baik bapa. Kenapa bapa tak mau tengok mereka? Dia pun kata, dia kata bukan aku tak mau tengok mereka, tapi aku teringat sejarah hidup aku. Aku melalui 3 zaman. Dia kata zaman pertama, zaman aku paling benci dekat Nabi Muhammad. Tidak ada manusia atas muka bumi ni yang aku benci lebih daripada aku benci Nabi Muhammad. Nasib aku baik, Allah tak matikan aku masa aku tengah benci dekat Nabi. Kalaulah sekiranya Allah matikan aku masa aku benci dekat Nabi, aku ahli neraka. Zaman kedua ialah zaman aku mula kenal Nabi Muhammad. Aku jadi sayang dekat dia. Aku jadi satu orang yang terlampau hormat dekat dia. Sehingga kan kalau orang tanya aku macam mana rupa Nabi, aku tak boleh nak cerita. Sebab aku tak pernah jamak Nabi ni lebih lama daripada aku duk jamak muka orang lain. Dia punya respect Nabi, dia punya hormat dekat Nabi ni sampai dia tak boleh tengok Nabi lama. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia, dia tunduk. Dia tengok Nabi, Nabi tengok dia, dia tunduk. Dia tak boleh nak menatap wajah Nabi ni dalam tempoh masa lama. Pasal respect dia dekat Nabi ni sampai dia tak boleh nak tentang masa dengan Nabi. Kalaulah Allah bagi aku mati masa aku tengah duk cinta dekat Nabi, dia kata mudah-mudahan aku jadi ahli syurga. Dia kata. Tapi dia kata Allah Subhanahu Wa Taala wafatkan Nabi dulu daripada aku. Dan aku hari ini sudah jadi gubernur di sebuah daerah. Aku memikul macam-macam amanah ni. Rakyat yang duk ada bawah aku ni, aku duk pikul amanah mereka. Aku takut kot aku tak tertunai amanah yang disangkut atas bawah aku ni. Kalaulah aku mati dalam masa yang terdekat ni, aku tak tahu macam mana nasib aku di depan Allah. Ini Amru bin Al-As, bapa kepada Abdullah yang meriwayatkan hadis ni. Abdullah kata dia pernah dengar Nabi SAW bersabda. Nabi kata bahawasanya Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim itu adalah 2 batu yakut daripada yakut syurga. Nabi SAW kata, Nabi kata Hajar Aswad tu dengan Maqam, batu tempat Nabi Ibrahim pinjah masa dia nak bina Kaabah tu. 2 batu ni adalah batu yakut daripada syurga. Begitu. Tapi dia kata sekarang sudah padam cahayanya. Yakut tuan-tuan, dia macam permata. Dia lu'lu' wal marjan. Dia ada sinar, dia ada cahaya keluar. Hajar Aswad ini asal-asalnya putih dan bercahaya. Demikian juga dengan batu tempat Nabi Ibrahim pijak. Ini batu yakut daripada syurga yang dulunya bercahaya, dia kata. Tapi lah dah terpadam cahaya dia. Iaitu memadam Allah akan cahaya keduanya, maka tidaklah terang menerang lagi. Allah saja bagi hilang cahaya. Hajar Aswad dengan batu yang Nabi Ibrahim pijak masa dia nak bina Kaabah dulu. Dan jikalau sekiranya tidak padam akan cahaya kedua batu itu oleh Allah Ta'ala, nescaya menerangi kedua batu itu akan masyriq dan maghrib. Nabi pernah habaq macam ni. Nabi kata Hajar Aswad dengan batu Maqam Ibrahim tu, tempat berdiri Nabi Ibrahim tu, kalau tak sebab Allah padam cahaya dia, kalau Allah tak padam cahaya dia akan menerangi timur dan barat. Bila Allah buat turun batu tu mai ke bumi, Allah hilangkan cahaya dia.
Nabi SAW beritahu ke sahabat begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis gharib. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarhul Muhadzab. Dan telah meriwayatkan dia oleh Al-Baihaqi dengan isnad yang sahih atas syarat Imam Muslim. Iaitu satu riwayat, kata dia, Ar-ruknu wal maqamu min yaqutil jannah. Walaula massahuma min khataya bani Adam la adaa ma bainal masyriqi wal maghrib wa ma massahuma min zi'aha illa syufiya wala saqim illa syufiya. Maksudnya bermula Hajar Aswad dan makam Ibrahim itu daripada yakut syurga. Ini satu hadis lain pula. Nabi kata Hajar Aswad dengan batu hak Nabi Ibrahim pijak tu asal dia daripada yakut, daripada batu permata syurga. Maka jikalau bukan kerana menyentuh keduanya dosa-dosa anak cucu Adam, nescaya menerangi keduanya akan barang yang antara masyriq dan maghrib. Nabi kata macam tu. Dan tiada menyapu keduanya daripada orang yang kena bencana, melainkan hilang bencana itu. Dan tiada yang kena penyakit, melainkan sembuh penyakit itu. Itu dia. Ni batu daripada syurga. Bukan batu tu ada kuasa, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nak tunjuk, kata batu syurga ni batu yang mempunyai manfaat. Allah bagi dekat dia manfaat tu. Maka orang sakit, dia kata kalau boleh disentuh dua batu ni, sembuh dia daripada penyakit. Dan isnad hadis itu sahih, dia kata. Dan pada satu riwayat, laula massahu min anjasil jahiliyah ma massahu min zi'aha illa syufiya wa ma 'alal ardi syai'un minal jannah ghairu. Jikalau bukan kerana barang yang menyentuh akan dia daripada najis orang jahiliyah, maka tiada menyentuh akan dia daripada orang yang kena bencana, melainkan hilang bencana itu. Dan tiada suatu atas bumi yang datang daripada syurga lain daripadanya. Itu dia. Lagi satu hadis pula Nabi SAW kata Hajar Aswad dengan makam Ibrahim ini sahaja barang daripada syurga yang ada atas dunia ni, tak ada barang lain lah. Oleh kerana dia barang daripada syurga, maka Allah nak tunjuk keistimewaan dia. Orang sakit kalau sentuh, insya-Allah sembuh sakit dia. Nabi kata begitu. Bermula isnadnya sahih, dia kata. Dan daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yab'atsanna Allahul hajar yaumal qiyamah lahu aynani yubsir bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu ala man aslamahu bihaqqin. Maksudnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan dia tadi baca dia, yashhadu ala man istalamahu bihaqqin, begitu. Man istalamahu bihaqqin, maksudnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi dibangkitkan Allah akan Hajar Aswad itu pada hari kiamat, baginya dua mata yang boleh melihat dengan keduanya. Ni Hajar Aswad ni hari kiamat esok, waktu kita semua dibangkitkan daripada kubur. Tentang kita kena ingat satu, di antara benda yang wajib kita imani, yang kita wajib beriman, ialah kita satu hari mati. Siapa pun satu hari mati. Nak mati muda kan, nak mati tua kan, nak mati tengah sihat kan, nak mati sakit dulu kan, nak mati nyanyuk dulu kan, apakah, pokok pangkalnya satu hari semua orang mati. Itu satu. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala suruh malaikat tiup sangkakala yang kedua, semua manusia bangkit daripada kubur. Hari manusia bangkit itu dipanggil Yaumul Ba'ts, iaitu hari kebangkitan semula. Bangkit sama dengan manusia ni pada hari itu, Nabi kata, ialah Hajar Aswad. Dia pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat esok. Tapi peliknya Hajar Aswad ni bangkit dia, baginya dua mata yang boleh melihat dengan keduanya. Allah bagi mata dekat Hajar Aswad ni, dan diberi kepada dia lidah yang boleh bertutur dengan dia. Hajar Aswad ada lidah boleh bercakap. Dan percaya tak benda ni?
Oh, jangan buat pasal. Dalam Quran pun Tuhan sebut. Dalam Quran Tuhan sebut tentang kita manusia ni. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un. Pada hari manusia semua dihimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka dipimpin oleh malaikat bawa di depan Tuhan. Dalam ayat tu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Allah jadikan tangan kaki kita semua boleh bercakap di depan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li juludihim, manusia ni apabila tengok tangan dia ada mulut boleh bercakap, tengok kaki ada mulut boleh bercakap, tengok semua anggota ada mulut boleh bercakap. Manusia kata dekat anggota dia, lima syahidtum alaina, pasal apa ni hampa duk jadi saksi kat aku? Quran cerita. Kalau Allah boleh bagi tangan bercakap, Allah boleh bagi kaki bercakap, takkan Allah tak boleh bagi batu Hajar Aswad bercakap? Tak ada pelik. Bagi Allah tak ada benda yang pelik. Kalau sampai ayat Quran yang kita baca tak pun tak percaya, tak ada ubat. Maka malam ni hadis ni nak cerita dekat kita, dia kata Hajar Aswad di antara benda yang Allah bangkitkan di hari akhirat esok sama dengan bangkit manusia. Maka Hajar Aswad ni bila dibangkitkan dia ada dua biji mata boleh tengok, dia ada mulut boleh bercakap. Maka naik saksi ia akan orang yang telah istilam dia akan dia dengan hak. Tu dia. Hajar Aswad ni bila Allah bangkitkan dia di padang mahsyar esok, dia bercakap di depan Allah. Dia bagi tahu dekat Tuhan siapa yang di atas dunia pernah pucuk dia, pernah sentuh dia dan sebagainya. Dia bagi tahu dekat Tuhan. Maka telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi dengan isnad yang sahih atas syarat Imam Muslim. Itu dia. Patutlah tuan-tuan, patutlah orang pergi berebut bertolak-tolak nak pucuk Hajar Aswad, nak sentuh Hajar Aswad ni. Ini kelebihan dia. Dan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, istamta'u min hadzal hajar, min hadzal hajaril aswad qabla an yurfa fa innahu kharaja minal jannah wa annahu la yanbaghi li shay'in yakhruju minal jannah illa raja'a ilaiha qabla yaumil qiyamah. Maksudnya bersuka-sukalah sekalian kamu dengan ini Hajar Aswad sebelum diangkatkan dia. Oh, Nabi kata begitu. Nabi kata tumpang Hajar Aswad ni ada lagi, ambillah kesempatan. Bersuka-suka dengan dia maksudnya ambillah kesempatan pergi pegang dia, pergi cium dia. Itu maksud bersuka-suka. Kita kalau suka kat anak kita, sayang kat anak kita, kita cium anak kita, kita pegang dia, dia nak tidur, kita dudui, kita dukung dia, kita suka kat dia. Bersuka-sukalah dengan Hajar Aswad. Nabi kata bila ada peluang pucuk dia, ada peluang sentuh dia, ada peluang pegang dia, ada peluang Imam Syafi'i kata bukan pucuk saja, kena kendai kita dekat dia sama. Bukan pasal batu ni ada satu ajaib apa macam mana, dah, tapi pasal dia ni ada istimewa, dan istimewa dia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata bersuka-sukalah kamu dengan ini Hajar Aswad sebelum diangkatkan dia. Sampai satu masa esok Tuhan ambil balik Hajar Aswad ni. Seperti mana Quran tuan-tuan, Quran ada hari ini, bila-bila masa kita pegang Quran, buka boleh baca dan sebagainya, akan ada satu hari Tuhan angkat Quran ni. Bila Tuhan angkat Quran ni, buka Quran tak ada apa dah, tak boleh baca dah. Tinggal lembaran kosong. Setengah ulama kata maksud Allah angkat Quran ni ialah Allah matikan semua orang yang hafal Quran. Tak ada siapa dah boleh bagi tahu tentang Quran ni. Begitu. Kerana bahawasanya ia keluar daripada syurga. Batu ni yang kata Hajar Aswad ni dia mai daripada syurga. Dan bahawasanya tiada sayugia bagi sesuatu yang keluar daripada syurga melainkan balik dia kepadanya dahulu daripada kiamat. Nabi kata oleh kerana Hajar Aswad ni mai asal dia syurga, sebelum kiamat dia akan balik ke syurga. Begitu. Meriwayatkan oleh Al-Qasim At-Tabari. Tajuk baru, bab ma jaa fil khuruj ila Mina wal muqam biha. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan bicara keluar ke Mina dan bermukim padanya. Ini dia nak cerita pula kat kita. Ni orang yang buat ibadat haji ni.
Kita daripada Mekah lah. Nak start ibadat haji ni start di Mekah. Daripada Mekah kita nak bertolak. Kalau Nabi SAW, Nabi buat haji dulu, dia daripada Mekah 8 hari bulan, Nabi pergi Mina dulu. Nabi tidur di Mina dulu. Esok tu 9 hari bulan baru Nabi pergi ke Arafah. Itu sebab tuan-tuan, kalau kita pergi Mekah buat haji, tuan-tuan perhati tengok. Jemaah haji daripada negeri lain semua mereka pergi Mina dulu. Malaysia saja dia start daripada Mekah terus dia pergi Arafah. Jemaah haji lain tuan-tuan, mereka 8 hari bulan semua mereka keluar, bukan mereka keluar pergi Arafah, mereka keluar pergi Mina. Pasal apa? Pasal nak ambil sempena Nabi SAW buat haji. Baik, tajuk malam ni dia nak cerita pasal benda ni. Ketahuilah saudaraku, seorang yang ihram haji, yang nak pergi ke Arafah itu, sayogia keluar pada hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Hari ke-8 keluar dah, dia kata. Dahulu daripada Zuhur dan kemudian daripada semayang subuh. Hari yang ke-8 tu lepas semayang subuh, pergi. Itu maksud dia. Sekira-kira dapat dia sembahyang Zuhur di Mina. Pergi ke Mina. Sampai di Mina dan semayang lohong di situ. Maka yang demikian itulah diperbuat oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina al-dhuhra wal-'asra wal-maghrib wal-'isha wal-fajr thumma ghada ila Arafah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia telah semayang dengan kami pada hari yang ke-8 daripada Zulhijjah oleh Nabi SAW di Mina. Akan semayang Zuhur, semayang Asar, semayang Maghrib, semayang Isya dan semayang Subuh pagi esok. Ini Nabi buat haji macam ni. Tak salah. Kalau kita daripada Mekah terus pergi Arafah, tidak salah. Cumanya kalau betul-betul nak ikut macam Nabi buat, Nabi daripada Mekah dia pergi Mina dulu. Dia pergi di Mina lepas semayang subuh, Nabi bertolak ke Mina. Nabi sampai di Mina, Nabi semayang Zuhur, semayang Asar, semayang Maghrib, semayang Isya, sampailah esok pagi lepas semayang subuh, baru Nabi bertolak ke Arafah. Barulah nak mula wukuf di padang Arafah. Itu cara Nabi buat dulu. Begitu. Kemudian daripada sudah semayang subuh pada hari yang ke-9 di Mina itu, maka berpagi-pagi Nabi SAW dengan kami semua berangkat berjalan pergi ke Arafah kerana nak wukuf di sana. Itu pergerakan Nabi begitu. Maka demikian itulah sayogia bagi orang yang mengerjakan haji mengamalkannya. Itu dia. Syekh Idris Al-Marbawi kata, kalau boleh buat macam tu, cukup cantik. Tak boleh lah tuan-tuan, kita lari pergi tabung haji tiba atas belakang dah. Jadi tidur rasa seorang-seorang sesat apa semua hilang daripada jemaah haji lain, jadi satu susah kan. Jadi benda ni sunat. Kalau kita ikut macam Nabi buat tu paling cantik. Tapi kita nak kena ikut rombongan tabung haji daripada Mekah, kita terus ke Arafah. Begitu. Masalah orang-orang haji keluar dari Mekah ke Mina itu bagaimana? Dia kata, nak keluar pergi macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Muhalla, sunat keluar imam ataupun naib imam dan sekalian orang-orang haji ke Mina pada hari yang ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Dia kata, nak cantiknya hari ke-8 tu keluar dengan dipimpin oleh seorang imam, bawa jemaah haji bawa pergi ke Mina dulu. Kata Imam Syafi'i dan Al-Ashab adalah keluar mereka itu kemudian daripada semayang subuh di Mekah. Sekira-kira boleh mereka itu semayang lohok di Mina pada awal waktunya. Kalau boleh, keluar lepas semayang subuh supaya dan lohok di Mina. Begitu. Inilah yang sahih lagi masyhur daripada sekalian nas Imam Asy-Syafi'i dan Al-Ashab. Imam Syafi'i sendiri, imam mazhab kita, dia pun kalau boleh dia kata 8 hari bulan pergi Mina dulu. Pergi tidur di Mina apa semua, pagi esok baru pergi Arafah. Imam Syafi'i pun suka macam tu. Begitu.
Dan padanya satu qaul yang dhaif bahawasanya semayang mereka itu akan zahar di Mekah kemudian baru keluar. Ini pendapat yang dhaif. Masalah dia kata orang-orang haji keluar ke Mina hari Jumaat macam mana halnya? Kata Imam Nawawi dalam Majmu' dan telah berkata ashab kita, maka jika hendak keluar dari Mekah ke Mina hari Jumaat, maka bolehlah keluar mereka dahulu daripada terbit fajar pada hari yang ke-8 itu. Kerana berjalan keluar negeri pada hari Jumaat kemudian daripada fajar itu dan dahulu daripada gelincah matahari, sekiranya tiada sembahyang Jumaat, maka itu haram pada yang lebih asah daripada dua kaul. Dia kata kalau kata 8 hari bulan tu jatuh hari Jumaat, keluar sebelum subuh. Keluar sebelum subuh. Jangan keluar selepas subuh. Kalau keluar selepas subuh kita berdosa sebab kita tak sembahyang Jumaat. Dosa kata Mekah lah. Kita duduk di sini pun ni, kita duduk di sini, duduk di tanah liat ni nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur hari Jumaat. Kita keluar pukul 9 pagi. Kita keluar pukul 9 pagi, kewajipan Jumaat tak gugur. Kita wajib kena sembahyang Jumaat di tengah jalan. Tang-tang mana. Kalau kita keluar hari Jumaat nak pergi Kuala Lumpur, kita keluar pukul 9 pagi lepas subuh. Pukul 9 pagi baru kita keluar pergi. Kemudian kita tak sembahyang Jumaat. Kita buat zuhur dengan asar jamak tang-tang mana. Perbuatan kita tinggal Jumaat itu haram dan berdosa. Tapi kita buat sembahyang zuhur dengan asar itu sah. Sembahyang itu sah. Tapi kita berdosa sebab kita tak sembahyang Jumaat pada hari itu. Ini hukum fiqh tentang. Nak lepas daripada berdosa kerana tak sembahyang Jumaat, sama ada yang pertama keluar sebelum subuh. Kalau bercadang nak pergi Kuala Lumpur hari Jumaat, keluar sebelum subuh. Ataupun keluar selepas subuh tapi singgah tang-tang mana sembahyang Jumaat, maka tak berdosa. Begitu. Baik, dan makruh pada kaul yang lainnya. Maka sayugia ambil jaga daripadanya dengan keluar dulu daripada subuh. Kerana mereka itu tiada sembahyang Jumaat di Arafah dan tiada di Mina. Kerana syarat sah Jumaat dalam negeri yang didiami. Kalau kata 8 hari bulan Zulhijjah jatuh hari Jumaat, kalau kita keluar lepas sembahyang subuh, pergi di Mina. Mina orang tak buat sembahyang Jumaat. Di Mina tak ada sembahyang Jumaat. Jadi kita tak boleh nak sembahyang Jumaat, berdosa. Baru nak start buat haji berdosa. Tak syok. Kita nak buat ibadat yang cukup besar ni, kemuncak kepada rukun Islam. Rukun Islam hak 5 ni, haji ni kemuncak. Orang yang pergi buat haji ni bermakna orang yang cantik dah hak 4 ni sebelum ni. Tengok dia memulakan ibadat haji dengan tak sembahyang Jumaat. Oh, tak cantik sungguh haji kita. Ini nak kena jaga. Dia kata masalah. Orang ihram haji dari Mekah keluar ke Arafah, bagaimana keluarnya? Kata Imam Nawawi dalam Syarh Al-Muhazzab, ini satu cawangan. Kata Imam Syafi'i dan Al-Ashab, disunatkan bagi orang yang ihram dari Mekah dan hendak keluar ke Arafah, bahawa dia tawaf di Baitullahil Haram dulu. Kemudian semayang dia 2 rakaat dulu, kemudian baru keluar dia. Ini adat. Hari 8 Zulhijjah tu tabung haji akan bawa kita dah, bawa kita nak pergi ke Arafah. Sebelum kita pergi ke Arafah tu, pergi dulu tawaf Kaabah dulu. Tawaf Kaabah dulu 7 pusingan, lepas tu semayang sunat 2 rakaat. Lepas tu baru naik bas pergi ke Arafah. Itu adabnya, dia kata. Ada orang buat begitu tuan? Tak ada. Dia pakai rayuh agak naik bas rayuh, dah lempak beg naik apa semua, dia tak peduli dah, kan? Pasal apa? Dia kata cari pasal bas tinggal ni, dia kata. Nampak? Ini dia dah tahu kata kalau bas tinggal pergi awal-awal lah. Bas dia nak tolak pergi pun petang kat ni, dekat nak malam tu baru dia nak bawa kita pergi ke Padang Arafah. Masa banyak lagi. Awal-awal kita pergi tawaf semayang sunat apa tiap-tiap, itu sebagai tanda hormat Baitullah. Sebab kita nak tinggal Baitullah kerana nak pergi Arafah, sebagai tanda hormat tawaf dia dulu dan semayang 2 rakaat dulu. Lepas tu tunggu bas mai baru bertolak ke Arafah. Itu adab. Dia kata adab. Kalau tak buat tak dosa, tapi kurang adab. Begitu. Dan telah dinaskan atasnya oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Buwaiti, dan telah muwafaqah ashab atasnya, dan telah menaqalkannya oleh Syekh Hamad daripada nasnya di dalam Al-Buwaiti. Kemudian kata dia, dan ini terupa ia pada 2 macam orang, dan iaitu pada orang yang
mutamatti' dan juga orang yang tinggal di Mekah apabila ihram keduanya dengan haji dari Mekah. Maksudnya apa? Maksudnya kita sedaya upaya buat benda ni sebab kita sudah dianggap orang yang tinggal di Mekah. Kita dah duduk Mekah beberapa hari dah sebelum tu. Jadi sebagai tanda hormat kepada Baitullah, sebelum pergi ke Arafah ditawaf Kaabah dulu. Begitu. Masalah orang yang keluar ke Mina pada hari yang ke-8, apa yang sunat bagi dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila keluar orang-orang haji pada hari tarwiyah ke Mina, tarwiyah sebelum 9 Zulhijjah itu hari tarwiyah, maka sunat bahawa semayang mereka itu di Mina akan Zuhur dan Asar dan Maghrib dan Isyak dan Subuh. Yang ni yang cantik. Sebagaimana dalam hadis dalam masalah tadi, maka ini tiada khilaf padanya. Dan sunat bermalam mereka itu di Mina pada malam yang ke-9 itu. Dan bermalam ini ialah sunat jua, bukannya rukun dan bukannya wajib. Maka jikalau ditinggalkan, maka tiada suatu atasnya, tetapi luput akan dia oleh fadilat. Hak ni kita lah. Hak ni kita. Sebab kita tak pergi Mina, kita terus pergi Arafah, maka luputlah satu fadilat haji terhadap kita. Tajuk baru dia kata bab majaa anna muna. Dia boleh baca dua tuan-tuan, Muna pun boleh baca, Mina pun boleh baca. Nanti kalau tuan-tuan pergi di Mekah, depa sebut Muna, depa sebut Muna. Memang dia ada dua sebutan. Mina pun boleh sebut, Muna pun boleh sebut. Arab Saudi dia sebut Muna. Kan? Bila baik dia nak jalan kapal, kita duduk di Mina, ada orang dia tak mau tidur di Mina kan, pukul 1, pukul 2 pagi dia bertolak balik mai tidur di Mekah. Obah ni bukan sikit ni, nak balik ke Mekah ni. Haram bukan haram tak pergi kita naik bas. Ada juga kawan dia nak naik tak iri naik, dia nak naik tak iri naik, naik tak iri naik. Oi, dia kata hak mana satu boleh naik ni. Kita kata hak mana kosong naik. Kita kata kan. Dia kata dia tak pergi naik. Pasal apa pula tak pergi, tak bayar duit dia tak bagilah. Bukan ni dia duduk kata haram lah. Haram tu nak pergi Masjidil Haram, dia duduk faham kata haram tak bagi naik. Kan kawan nak kata pun tak boleh, kawan tak tahu kan. Satu lepas tu esok ni, lepas sembahyang asar kita nak balik mai ke Mina pula kan. Masa tu pula baik dia kata apa pula, Muna tu nak baik nak tuju ke Mina lah. Begitu. Baik, bab majaa anna Muna ataupun anna Mina manah man sabaq. Ini perkataan Arab ni tuan-tuan tengok. Dia kata iaitu bab yang datang pada menyebutkan bahawasanya Mina itu tempat terum unta siapa yang dahulu tiba ke sana. Dia terjemah tu. Dia terjemah manah. Manah tu dia kata tempat terum. Saya pun baca mula-mula tadi terum apa pula ni. Terum ni maksud unta tuan-tuan. Unta, yang kata unta ni dia bila dia nak duduk, dia duduk kaki depan dulu. Dia terum ke depan dulu tu, baru dia duduk kaki belakang. Jadi Syekh Marbawi kita ni dia nak terjemah manah tu, dia buat terum. Satu. Yang kedua orang Arab bila dia nak suruh unta duduk ni dia kata ikh ni macam kita nak halau kucing kita kata push. Arab nak suruh unta duduk ni dia kata ikh, alif kha, ikh tu daripada nakhal ibil. Nakhal ibil maksud unta nak lipat lutut lepas tu. Nakhal ibil nak suruh unta ikh dia kata tu unta pun faham. Bila tuan dia kata ikh bukan mana tuan dia nak buang gelema, dan tuan dia nak lipat kaki, tuan dia nak suruh dia lipat kaki depan duduk. Unta ni tengok dia memang duduk macam tu. Dia nanti lipat kaki depan dulu, lepas tu dia lipat kaki belakang, dia duduk. Lepas duduk baru dia nak minum, baru dia nak makan, baru dia nak apa selepas duduk. Ni unta. Memang Tuhan bagi jadi dia macam tu. Begitu. Baik. Jadi ni dia nak cerita ni, dia kata Mina ni, dia kata yang kata Mina tu, kawasan Mina tu siapa pun tak boleh kata ni kawasan dia. Siapa sampai di situ dulu, tahu tu tempat dia. Itu dia nak abang yang tu kat kita. Tak boleh kita kata ni kawasan ni aku punya, siapa orang tak boleh main. Tak boleh. Sebab Mina ni Nabi kata siapa yang sampai di situ dulu, unta dia terum duduk dalam tu, tempat tu jadi tempat dia. Siapa pun tak boleh halau dia lah daripada situ. Itu maksudnya. Ketahuilah saudaraku, bermula tanah Mina dan bumi Mina itu tiadalah siapa-siapa boleh memiliknya dan boleh mempunyai barang sikit pun
akan jadi tertentu tempat baginya tinggal selama-lama. Itu dia. Mina ni, yang kata Mina ni, siapa pun tak boleh pergi ambil geran tanah, kata tanah ni dia punya. Mina ni tak boleh siapa miliki. Itu maksud dia. Kerana ia tertentu bagi orang yang pergi buat haji. Dia kata, siapa pergi buat haji, masa dia duduk buat haji tu, masa tu tempat dia duduk tu dia punya. Begitu. Dan orang yang pergi haji itu pun tiadalah boleh ia mengaku setengah yang ditentukan bagi dirinya setahun-tahun. Tak boleh. Dia pergi, dia kata saya pajak tempat ni. Setiap tahun saya main tempat ni tempat saya. Tak boleh macam tu. Tuan-tuan tahu, kerajaan Malaysia melalui tabung haji minta dekat kerajaan Saudi, minta satu kawasan khas nak buat kompleks haji untuk jemaah haji Malaysia. Minta. Banyak tahun dah duduk minta ni. Di Arafah pun kerajaan Malaysia minta satu kawasan untuk nak buat satu kompleks. Kira jemaah haji Malaysia masa wukuf semua pergi duduk di situ. Di Mina pun kerajaan minta nak satu kawasan nak buat tempat duduk jemaah haji Malaysia. Bukan apa, dari segi pengurusan senang. Tahu dah bangunan ni hak Malaysia punya, pergi semua duduk tentu. Senang, kita duduk sama, kita pancung bilik ayam apa semua, kerajaan nanti buat siap untuk kemudahan kita rakyat Malaysia. Tapi kerajaan Saudi tak bagi sampai hari ini. Rupa-rupanya ada pasal. Pasal apa dia tak bagi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah suruh Nabi Habang dah tak boleh. Tempat ni dia kira siapa dulu, first come, first serve apa dia kata. Dia kira lagu tu. Siapa mai dulu, itu kira dia. Begitu. Dia kata bahkan siapa yang dulu sampai ke sana, maka di mana tempat terum untahnya itu, maka di situlah dia boleh berhenti dan duduk. Dia kira lagu tu. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qulna ya Rasulullah, ala nabni laka baitan yudhilluka bimina? Qala la, mina munahu man sabaq. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi SAW yang sangat dikasihinya, iaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia telah berkata kami kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidakkah kami dirikan sebuah rumah tertentu bagi engkau sebagai tempat berteduh engkau di Mina? Ni cerita Nabi. Nabi bila pergi buat haji sampai di Mina, Mina panas, bukan macam lah ada dengan macam-macam bumbung apa semua, melontang bawah boleh, melontang atas boleh, apa semua ada. Dulu batu tu aja, tak ada apa pun padang. Kalau kata padang Arafah, padang semata-mata. Yang kata Mina ni pun kering kontang, apa pun tak ada. Dulu zaman Nabi dulu buat haji susah sungguh. Jadi bila Nabi SAW sampai di Mina ni, bila sampai dengan panas dengan apa, nak duduk pula 3 hari. Jadi adalah di kalangan sahabat Nabi dan sebagainya ni tak boleh lah. Kesian dekat Nabi. Tengok Nabi macam terdera di situ. Satu orang manusia yang sangat disayangi oleh sahabat-sahabat ni pun tak boleh tengok Nabi susah macam tu. Maka dia pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, izinkan kami nak buat satu macam rumah untuk kamu. Maka lepas ni tiap-tiap kali kamu main, kamu boleh duduk bawah rumah ni, kamu teduh. Itu maksudnya. Tuan-tuan banyaklah macam hari itu kita cerita pasal mimbar. Nabi mulanya baca khutbah di atas tunggui pokok kurma. Bukan tunggui. Nabi SAW baca khutbah pada mulanya hanyalah duduk bersandar pada satu pokok kurma. Sahabat-sahabat Nabi ni bila tengok macam tu, berasa idea tu ada. Idea tu ada, pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak boleh kami nak buat mimbar untuk kamu supaya kamu duduk lebih tinggi dan orang lebih ramai dapat melihat kamu. Dalam kes ni Nabi kata tak apa. Maka sahabat pun buat mimbar 3 anak tangga untuk Nabi. 3 anak tangga, itu sunnah Nabi. Maka Nabi pun pertama kali naik atas mimbar tu, masa nak baca khutbah dengar bunyi suara macam bunyi suara orang teriak. Cari punya cari, sahabat semua duk cari siapa teriak, tak ada siapa teriak. Nabi SAW turun daripada mimbar, dia pergi dekat pokok kurma ni. Nabi tepuk dia. Nabi kata tak apa, walaupun kita berpisah saat hari ni, tapi di syurga kita bersama. Dia berhenti teriak. Tu sahabat ni, nak cerita kita sahabat, bila dia tengok, dia tu fikir apa lagi yang kebaikan yang dia boleh buat untuk Nabi.
Apa lagi benda yang baik yang dia boleh buat dekat Nabi. Ni pun sama. Bila Nabi sampai di Mina, dengan panas, dengan tak selesa, sahabat pergi jumpa Nabi, minta nak buat satu rumah untuk Nabi di Mina. Begitu. Apabila didengar oleh Nabi SAW akan perkataan kami itu, lalu dijawab Nabi dengan sabdanya, jangan dirikan apa suatu yang tertentu bagi aku. Kerana bahawasanya tanah Mina dan bumi Mina itu tempat berhenti, tempat terum unta bagi siapa-siapa yang dahulu sampai ke sana pada masa mereka itu mengerjakan haji. Nabi kata tak boleh. Jangan buat apa rumah, bukan kata dekat aku, dekat siapa pun tak boleh buat sebarang rumah. Pasal apa? Pasal Mina ni siapa pun tak boleh memiliki Mina. Tanah Mina ni adalah hak jemaah haji tiap-tiap tahun. Siapa sampai dulu dia duduk tang tu tempat dia. Nabi kata macam tu. Maka jikalau didirikan tempat atau rumah yang tertentu bagi seseorang, nescaya jadi menyempitkan tempat perhentian orang-orang pergi haji. Oleh itu, siapa-siapa yang sampai dulu berhenti di mana-mana tanah Mina itu, maka jadilah punyanya pada masa itu. Dia kata. Begitu. Dan tidaklah boleh siapa-siapa keras. Keras maksudnya paksa. Tak ada siapa boleh paksa akan dia suruh berubah daripada tempat itu. Oh, itu dia. Dia sampai, dia dah duduk tentu kira tempat dia. Tak boleh main-main kata ni kami selalu aku duduk, tak boleh. Tak boleh. Pasal apa? Pasal Mina ni tak boleh siapa memiliki bumi Mina ni. Maka apabila sudah ditinggalkannya, maksud ditinggal tempat di Mina tu, maka kembalilah seperti sebelum ia datang. Yang ni siapa dulu main, maka dialah punya tempat duduk pula. Dia ni habis buat haji semua, dia balik ke Mekah, tempat tu siapa nak main duduk pula tahun depan, bukan tempat dia lah. Dia kira begitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dia kata, keluar ke Arafah daripada Mina tu bagaimana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Al-Muhazzah, telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab, maka apabila bermalam seseorang di Mina pada malam yang ke-9 dan telah semayang subuh ia, maka sunat bahawa berhenti, maksudnya tunggu ia di Mina itu sampai terbit matahari atas tempat yang bernama Sabir. Maka ialah satu bukit yang masyhur di sana. Maka apabila sudah terbit matahari atas bukit itu, berjalanlah menghala ke Arafah. Maka kata setengah ulama, disunatkan juga baca dia akan doa ini, Allahumma ilaika tawajjahtu wa liwajhikal karim aradtu faj'al dhanbi maghfuran wa hajji mabruran warhamni wa la tukhayyibni innaka ala dhalik wa ala kulli syai'in qadir. Itu cara nak keluar pergi ke Mina, nak keluar pergi ke Arafah. Kita tadi 8 hari bulan daripada Mekah, lepas sembahyang subuh di Mina, duduk di Mina, sembahyang zuhur di Mina, sembahyang asar di Mina, sembahyang maghrib di Mina, sembahyang isya di Mina, tidur di Mina sampailah pagi esok sembahyang subuh di Mina. Lepas sembahyang subuh di Mina, tunggu sampai matahari naik. Lepas tu barulah bertolak ke Arafah. Nabi buat macam tu. Nabi buat macam tu. Kita hari ni, kita daripada Mekah 8 hari bulan lepas asar duduk start dah. Orang duduk start pergi dah. Duduk start pergi ke Arafah. Ada orang sampai lepas maghrib, ada orang sampai lepas Isya, ada orang sampai pukul 1, pukul 2 pagi dan sebagainya, sampai di Arafah. So kita ramai terpaksa pergi macam tu. Sampai di sana, sampai tu buatlah apa-apa ibadat. Setidak-tidak ibadat zikir. Kalau boleh ada ruang cantik, tak ada orang kacau dan sebagainya, sembahyang sunat apa-apa di situ. Kalau ada Quran, mata tengok nampak, baca Quran dan sebagainya. Tunggu sampai pagi esok sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh apa semua dah di Arafah ni, tunggu, buatlah apa yang boleh buat. Buat apa yang boleh buat, baca Quran ke zikir ke apa ke sampai masuk waktu zuhur. Bila masuk waktu zuhur, bermulalah masa wukuf di Arafah. Ini yang kita buat begitu. Baik, dan disunatkan membanyakkan ucap talbiyah. Duduk di Mina, duduk di Arafah ni, disunatkan banyakkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, banyakkan talbiyah. Dan duduk di kemah Arafah ni macam-macam dah. Ada cerita politik satu pasal, ada cerita pasal saham naik turun satu pasal, ada cerita komplain muasasah tabung haji satu pasal, ada cerita kata dia terlupa nak bawa ayam main satu pasal. Lagu tu punya duduk dalam kemah ni. Dia tak nampak suasana ibadat tu. Kadang-kadang tak syok betul.
Dia jadi macam tu. Lepas tu ada pula sepuak ni duk talbiah lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Duk balik ni kata apa? Kacau orang nak tidur. Ada juga macam tu pun ada juga kan. Jadi kita ni bila kita mengaji tuan-tuan, jadi kita tahu kumpulan mana betul, kumpulan mana tak betul. Itu saja. Bukan kita nak pergi duduk syarah kat dia, tapi kita tahu, tengok Allah, aku pergi duduk dengan puak saham yang cerita. Kata apa? Empat duk saat kita pergi join geng talbiah di sana, supaya tidak lara kita di situ. Tuan-tuan, nak buat haji mabrur ni bukan senang. Nak buat haji senang, ada duit pergi ya. Tapi nak pergi buat haji yang apabila kita balik kita rasa puas hati, bukan senang. Bukan senang, duit habis banyak dah. Tenaga kederat ni bukan sikit. Orang dulu duk rajut tong Sahara saja pada dah. Orang dulu nak pergi Mekah, habang sekampung malam ni nak ikat tong Sahara, habang pakat turun main bancuh kopi dengan makan pinang, duk pepak pinang ni, duk rajut tali Sahara. Kita pun tak faham ke, saya panggil tong Sahara, rupanya dia tong Sahara. Dia nak Sahara kita lama di sana tu, ikan kering dengan serunding, dengan telur masin, dengan apa, tong Sahara kan. Dia bagi panggil tong Sahara. Kita ingat kot padang pasir Sahara dia pakai tong ni ke apa kan. Tong Sahara, dia nak Sahara kita masa di sana kan. Susah dah sampai sana, buat haji pula tak dapat pula haji mabrur. Kapal haji berapa bulan dulu? Kapal haji saja ni Malaysia Raya apa raya ni berapa bulan? Hadu pergi hantar di Pelantang, apa nama tu, dermaga Tanjung tu, pergi duk hantar. Bulan puasa tu nak bertolak pergi tu. Hak tak puasa bukan sikit. Ni hak pergi hantar ni. Ya Allah. Kan? Hak tak puasa bukan sikit. Beli ayam tebu lah apalah, menyerok belakang kawan ni minum. Hangat ni duk di dermaga tu. Kan? Tengok pergi tengok ni, ustaz pun nampak tak puasa juga. Dia pun pandai juga dia kata. Tak apa, dia kata dalam keadaan macam ni boleh buka puasa. Dia pergi keluar petua lagu tu pula, ayam tebu habis sebalang. Kan susah lah cerita nak pergi haji ni. Kalau hak setakat kita boleh ingat pun susah macam tu. Tuan-tuan bayang Nabi dulu, zaman Nabi, zaman sahabat Nabi dulu pergi buat haji. Allah, tak tahu nak abang macam mana susah. Susah-susah dah, duit habis-habis dah, buat bagi elok. Buat bagi elok, begitu. Baik, dia kata, dan kata Syafi'i, dan memilih ia akan jalan yang dilalui akan dia oleh Nabi SAW pada masa perginya ke Arafah itu. Dan iaitu daripada Muzdalifah, pada asalnya Ma'zamaini, atas kanan orang yang pergi ke Arafah. Maka dikata orang Tariqdah, dan inilah kalam Al-Mawardi di dalam Al-Hawa. Dia kata, kalau boleh kita nak bertolak daripada Mina nak pergi ke Arafah tu, ikut jalan yang Nabi lalu. Dia kata, Nabi lalu daripada Mina, dia pergi ikut jalan Muzdalifah, kemudian terus sampai ke Arafah. Kalau boleh kita pun pergi jalan tu. Dia kata, Allah tak boleh pilih dah. Allah ikut polis tak boleh tunjuk tak mana. Kan bulan lepas kita kata kan, ada jemaah haji dah lepas wukuf di Padang Arafah, ikut jadual lepas wukuf Padang Arafah nak mai di Muzdalifah bermalam, lepas bermalam mai di Mina. Itu ikut jadual yang diberitahu kat kita macam tu. Tapi malangnya baik kita naik ni, dia bertolak daripada Arafah mai Muzdalifah. Dah sampai di Muzdalifah, daripada Muzdalifah dia nak mai ke Mina tu tak boleh masuk, jalan jam. Bila jalan jam, polis ni dia tunjuk pergi jalan lain lah, jalan alternatif lah. Sebab jalan ni dah jam, nak tunggu apa lagi? Kalau tidak jam lagi panjang, dia tunjuk pergi jalan ke Mekah. Driver bas ni bukan orang Saudi tuan-tuan. Driver bas ni daripada Yaman, daripada Hadramaut, daripada Bangladesh pun ada. Dia jadi driver bas di sana. Dia pun bukan mahir, dia pun setahun sekali aja pergi kerja bawa bas ni. Polis tunjuk sana, dia pergi sana, pergi jumpa Mekah. Tak jumpa lah Mina ni, jumpa Mekah. Jumpa Mekah pun dia halau turun. Roh-roh kita pun tak tahu tang mana, dia duduk jengkah, kita pun turun. Turun pakai duduk teriak tepi bas tu, tak tahu nak buat apa. Ni mana ni, di mana ni? Seorang kata ni nampak lagu Mekah. Kan? Seorang lagi kata, tapi kita patut kena pergi Mina ni. Lagu mana main Mekah, apa punggah dah haji kita. Walhal, dah sampai Mekah, buat cara di Mekah. Pergi tawaf dulu, tawaf rukun dulu, tak ada salah apa. Kita akan jumpa hadis tu sekejap lagi. Orang yang pergi jadi plan B ni, dia pergi jadi plan B. Dalam kepala dia set plan A. Dia kira daripada Arafah, Muzdalifah, Mina. Itu yang dia set dalam kepala dia. Tentu pergi jadi plan B. Dia lepas pergi ke Mekah. Ada hadis juga.
cerita pasal itu. Jadi bila dah sampai di Mekah, duk teriak abang masa apa-apa, pergi tawaf lah. Tawaf rukun. Bagi selesai abang apa semua hak boleh selesai di Mekah, habis sah lerah selesai tu, patah balik di Mina, baru melontar di Jamratul Aqabah. Begitu. Jadi kita kalau nak pergi haji, dalam keadaan kita tak overview benda ni, kita tak nampak haji tu daripada atas, tak nampak pergerakan dia macam mana, memang jadi gelang kabut. Tapi kalau kita nampak haji ni, kalau tak boleh kau ni, boleh buat kau ni, boleh buat kau ni, kita nampak benda tu, jadi macam mana pun kita reti lah nak buat macam mana. Inilah pentingnya tuan-tuan. Apabila kita nak belajar haji ni, kita nak kena tahu benda-benda macam ni, supaya tak jadi susah ke kita di sana esok. Begitu. Baik, masalah dia kata keluar ke Arafah dengan mengucap talbiyah, adakah disuruh oleh syarak? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Al-Muhazzab, telah berkata ashab kita dan berjalan mereka itu daripada Mina ke Arafah dengan mengucapkan talbiyah, lagi ingat akan Allah. Kerana hadis Muhammad bin Abi Bakr As-Saqafi annahu sa'ala Anas bin Malik wa huma ghadiyani min Mina ila Arafah, kaifa kuntum tasna'una fi hadha al-yawm ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Faqala kana yahillu al-mahla minna fala yunkiru alayhi wa yukabbiru al-mukabbir minna fala yunkiru alayhi. Maksudnya bahawasanya bertanya ia, yakni Muhammad bin Abi Bakr, dia tanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia tanya Anas, sahabat Nabi yang juga khadam Nabi. Dan keduanya pergi daripada Mina ke Arafah. Ni Muhammad bin Abu Bakr, dia tanya kepada Anas bin Malik sewaktu mereka dalam perjalanan daripada Mina nak pergi ke Arafah. Kata Muhammad ni, bagaimana ada engkau sekalian buat pada hari ini, pada masa engkau sekalian sama dengan Nabi SAW? Faham ni hadis ni? Muhammad bin Abi Bakr, dia tanya sahabat Nabi Anas bin Malik. Dia tanya ni semasa mereka nak bertolak daripada Mina nak pergi ke Arafah. Dia kata, Anas, masa hampa buat haji dengan Nabi dulu, waktu nak bertolak daripada Mina nak pergi ke Arafah ni, hampa buat apa? Dia tanya begitu. Maka kata Anas, adalah mengucap talbiyah oleh orang yang mengucap talbiyah daripada kami, maka tiada diengkar orang atasnya. Dia kata, seingat saya dulu masa kami bertolak daripada Mina nak pergi ke Arafah, di kalangan kami ni ada yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan sebagainya. Nabi tu ada, Nabi tak larang, dia kata begitu. Dan mengucap takbir oleh orang yang mengucap takbir daripada kami, tiada juga dilarang orang atasnya. Dan ada di kalangan kami ni, masa duk berjalan daripada Mina nak pergi ke Arafah tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi tak larang juga, dia kata. Maka meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Itu dia. Jadi maknanya, semasa perjalanan kita nak pergi Arafah tu, isi salah dengan apa-apa benda yang boleh membuatkan kita ingat Allah. Sembang ni tak nak sembang dah tuan-tuan. Sembang ni tak nak sembang, dah duduk di hotel sembang ni tak nak sembang dah. Bila start 8 Zulhijjah ni, start nak buat haji ni, konsentrate haji. Start aja. Start daripada 8, lepas tu 9 duk ada di Arafah, lepas tu 10 kita dah sampai di Mina, melontar apa semua 11, 12, 13, beberapa hari aja. Tak sampai seminggu. Sabang seminggu ni. Sabang seminggu ni kita settle haji kita bagi elok-elok. Bagi elok-elok. Supaya apa tuan-tuan? Supaya bila balik daripada buat haji ni, perasa lega. Dia nak macam tu. Buat haji ni dia nak macam tu. Dia tak mau pergi haji balik, dia duduk serabut dalam perut. Duk berasa tak kena tang tu, duk berasa tak selesai tang ni, duk berasa tak selesa macam tu, duk berasa kena tak kena aku buat. Tak mau. Pergi biar bagi cantik. Pergi umrah pun sama. Pergi umrah pun sama, kita sampai apa kita nak buat yang terelok macam Nabi buat, macam mana, balik hotel. Biar jadi ibadat. Kita pergi tu biar jadi ibadat. Penting tuan-tuan. Benda-benda macam ni penting. Pasal apa? Pasal ganjaran di sisi Allah besar. Tapi Allah hanya akan bagi ganjaran besar ni pada orang yang buat betul. Dia macam tu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab maja fi taqsir salat. Ini saya tak baca dah lepas ni. Cerita pasal semayang
Qasar, apa nama di Mina, apa semua ni kita dah baca di Masjid Sungai Randai hari tu. Dia dah sentuh dah. Lepas ni tuan-tuan kita sambung muka surat 150. Bab ma jaa fil wuquf bi Arafat wa du'a biha. Iaitu cerita tentang wukuf di Arafah dan doa di sana. Mudah-mudahan kita baca insya-Allah. Wallahu a'lam.